Kita start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Ini depan boleh duduk lagi ni. Meja banyak tu dah mau lipat. Baik, kita sambung hak baru ni. Sebelum pada perbincangan di depan ni, semuanya dia akan bincang depan, kita nak faham dari segi perbezaan di antara salaf dengan khalaf. Cuba perhati dulu dalam bentuk ringkasan yang saya buat ni. Walaupun depan ni kita akan bincang satu persatu. Cuba tengok dulu perbezaan salaf dan khalaf dari segi metodologi memahami ayat-ayat mutasyabihat. Gapo dia ayat mutasyabihat? Ialah ayat kesamaran. Ayat yang menjadi kesamaran. Beberapa contoh ada di sini. Ulama salaf biasa kita kenali dengan nama, dengan metodologi isbat. Oh, tak cukup kursi ke apa lagi? Kena buka meja tu, meja ada tu. Tu nak buka meja tu jadi ramai pula. Kita lipat meja, dia ingat hujan pakai tak mari. Pergi lipat meja. Tak apa, pada dah tu. Namun kita tak nak duduk pula tu. Oh, pakai duduk tengah. Okey. Metodologi salaf kita fahami ialah dia mengisbatkan sifat. Mana isbat ni? Dia menetapkan sifat. Dia menetapkan sifat. Baik. Adapun khalaf, dia takwil, dia halih makna. Isbat, dia menetapkan makna tu. Jika itu disebut dalam Al-Quran dan hadis, maka kalimah itu yang diterima. Faham tu tak? Adapun takwil, dia pusing, dia halih makna lain. Jadi benda ni kita kena faham betul-betul. Ni maknanya salaf isbat, khalaf takwil. Situ dia. Contohnya, bila dalam Al-Quran disebut yadullah, yadu maknanya tangan. Yadullah, tangan Allah. Ulama salaf dia terjemuh dengan makna tangan Allah. Baik. Timbul persoalannya, takut berlaku kekeliruan Allah menyerupai makhluk, maka dia ada mekanisme tanzih, membersihkan, menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Maka cara dia tanzih ialah tangan Allah ialah yang layak dengan kebesarannya. Nampak situ dah? Jadi tidak timbullah soal serupa. Tangan kita layak dengan kita, tangan Allah layak dengan dia. Bagaimana rupa bentuk tangan? Wallahu alam, terserahlah kepada Allah. Ini cara salaf tanzih. Faham tak? Tanzih dia panggil dah. Kalau kod rumi kat T-A-N-Z-I-H. Tanzih maknanya kalau bahasa Arab tu dia panggil tempat zih tu tanzih. Jadi bagaimana cara dia mentazif? Ialah secara umum. Sebutlah apa saja yang disifatkan Allah, yang disifatkan kepada Allah, yang menampakkan menyerupai dengan makhluk. Cara dia ialah apa yang kita sebut tu ialah ia layak bagi Allah. Jadi dia tanzih secara umum. Adapun ulama khalaf, dia takwil makna tangan kepada kuasa Allah. Jadi cara dia tanzih satu persatu. Bila sebut kuasa Allah, tak ada dalam bahasa kelirunya dah. Tapi kalau kita tanya kuasa makhluk pun ada kuasa juga dah. Tapi situ dia rasanya tidak timbul masalah. Kuasa Allah
tidak terbatas. Misalnya kuasa makhluk ada haknya. Kuasa makhluk ada kuasa yang lemah. Jadi itu cara khalaf dia mentanzih. Saya akan guna perkataan tanzih ni. Mensucikan. Tanzih sifat Allah dengan cara satu persatu. Bila tanggih kata kuasa. Ada pun ulama salaf dia tanzih secara umum. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan makhluk. Misalnya wajhullah. Wajhun ni muka Allah. Wajah Allah. Ulama salaf dia tanzih macam itulah juga. Iaitu muka yang layak dengan kebesarannya. Adapun khalaf dia tukar muka kepada zat Allah. Boleh faham tak cara dia tanzih? Kedua-dua adanya proses tanzih tapi cara berbeza. Ulama salaf dia tanzih secara umum. Adapun khalaf dia tanzih satu persatu. Faham di sini dah? Biar faham boleh mengajar orang dah. Istiwa'ullah. Istiwa ni satu persatu kita akan bincang depan ni dah. Saya bagi dia punya key dulu sini supaya kita nampak benda dah. Mudahlah kita perbincangan depan ni. Istiwa'ullah maknanya bersemayamnya Allah. Maka ulama salaf dia kata Allah bersemayam. Bersemayam macam mana? Yang layak dengan kebesarannya. Jadi refer ke bawah tu sama. Adapun khalaf dia tukar bersemayam dengan Allah memerintah. Itu cara tanzih. Nampak dah beza tu dah? Satu lagi contohnya nuzulullah. Sebab ada hadis kata Allah turun. Nuzulullah ulama salaf menyebut Allah turun. Turun macam mana? Yang layak dengan kebesarannya. Sesarat masalah lah. Adapun khalaf turun bukan Allah yang turun tapi rahmat dan pahala yang turun. Saya rasa tak payah ni tak? Jadi kita boleh faham lagu ni cara pendekatan salaf dengan khalaf iaitu isbat dan takwil. Jadi biar kita familiar dengan istilah ni. Tanzih, isbat, takwil, salah, khalaf. Jadi kalau dia sebut tu dalam kepala kita dah. Baru orang panggil ngaji akidah. Ada soalan sini kalau tak ada ni saya harap faham ni. Menyucikan. Nak menyucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Hak ni wajib. Takut kata Allah ni serupa dengan makhluk. Jadi cara menyuci tu pendekatan berbeza. Okey? Selesai soalan. Kita pergi satu persatu dah. Kita masuk pada 2.3 tu muka surat 55. Jadi dah kita bincang dah salaf, kita pergi pada khalaf pula. Kita tahu dah metodologi lagu ni. Siapa kita nak tahu ni tokoh-tokoh ulama-ulama dia. Yang paling popular yang semua orang duk sebutnya ialah tokoh ulama utama, tokoh utama. Ulama aliran khalaf ialah Abul Hasan Al-Ash'ari yang dia lahir pada 260 mati 324. Dia lahir ni keempat-empat imam semuanya sudah mati. Sebab imam mazhab yang terakhir ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal mati tahun 241 Hijrah. Dia lahir 260. Jadi saya sebut sekali lagi yang orang-orang yang duk mengajar sifat 20 tu dia selalu mendendangkan bahawa empat orang mazhab itu adalah aliran Asy'ariyah dia kata. Asy'ariyah ni aliran dia disandar pada Abul Hasan Asy'ari. Jadi boleh dia kata Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya berakidah aliran Asy'ariyah dia kata. Dia tak mengaji sejarah. Asy'ariyah lahir ni, Asy'ariyah ni Abu Hasan Asy'ari lah. Asy'ariyah lahir ni Imam Ahmad mati dah. Imam mazhab yang akhir sekali. Faham ni? Tok Guru Haji dia ada sebut dalam video dia. Dia kata ramai orang berpendapat bahawa imam-imam mazhab berakidah Asy'ariyah. Ni orang tak mengaji sejarah dia kata. Dia kata orang tak mengaji sejarah. Jadi Abu Hasan Asy'ari ni lahir dan dibesarkan di Basrah.
yang secara kebetulan pada ketika itu Basrah sangat maju dan menjadi lubuk ilmu, mencakupi ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu al-kalam. Dia ni orang alim. Pada usia mudanya, Abu Hasan Sy'ari, Abu Hasan terkenal sebagai seorang pelajar yang pintar, seorang yang petah berucap, menjadi pendebat yang dapat mematahkan hujah lawannya. Sebab itulah dia cenderung kepada ilmu kalam, sebab ilmu berhujah kan. Dia sangat berkebolehan dalam bidang ilmu kalam, ilmu al-kalam, melebihi ilmu yang lain. Jadi ilmu kalam ni ilmu menggunakan hujah akal, membahas ketuhanan. Beliau belajar ilmu kalam bergurukan Abu Ali Al-Jubai. Pok tiri dia sebenarnya. Abu Ali Al-Jubai kahwin dengan mak dia. Ayah dia mati kan. Jadi pok tiri dia. Jadi seorang yang berpahaman dan pengikut Mu'tazilah. Kena ke pok tiri dia ni, kena ke akidah menyeleweng tu. Ngaji dia, peringkat pertama pegangan akidah Abu Hasan Sy'ari ialah Mu'tazilah, sehingga beliau berusia 40 tahun. Ada orang kata dia ngaji 40, dia duduk dalam keadaan Mu'tazilah 40 tahun. Bukan 40 tahun tak, ke umur 2 tahun tu dia ngaji dah. Kita kata makna dia dibesarkan dengan pahamnya, dia pegang akidah salah Mu'tazilah tu umur 40 baru sedar. Kalau dia mati belum pada tu nyayanglah dia nya. Okey. Abu Hasan mengisytiharkan dirinya keluar daripada fahaman Mu'tazilah untuk mengikuti pegangan Ibnu Kullab. Dia ngaji dengan Ibnu Kullab pula. Nampak sini tak? Dia ngaji dengan Ibnu Kullab. Ni saya silap ni sebenarnya. Bukan 240 ni. 240 Abu Hasan tak lahir lagi, dia kata mati, silap. Saya silap tarik, saya ngecek mula lah. Tu lebih akibat. Meninggal 240 ni tak betul ni. Okey. Tapi walaupun saya cuba cek dah ni sebenarnya, saya ragui ni. Tapi ada pendapat ni, kita bergeser lagi ni. Dia tidak mengaji dengan Ibnu Kullab. Faham Dia mengaji dengan ulama yang berpahami Ibnu Kullab, walaupun Ibnu Kullab dah mati dah. Jadi kita tanggung kau ni. Pada peringkat awal saya rasa tarikh sebabnya saya tidak pasti sejarah dia Abu Hasan ni dia temu kau dengan Ibnu Kullab. Ada pendapat kata dia temu. Kalau temu bukan 240 lah matinya. Tapi ada kata dia tak ada temu dengan Ibnu Kullab, tapi dia ngaji dengan anak murid Ibnu Kullab. Nampak tak? Kita tanggung kau ni dah. Sementara ni kita terimalah 2240 apa semua ni. Jadi tanda tanya ni dah. Inilah pegangan akidah Abu Hasan Asy'ari pada peringkat kedua. Makna dia ni, dia tak masuk kepada akidah salah lagi ni. Ambil Qadir mari ambil meja so tu. Ni meja depan ambil Qadir ada kosong. Ada. Ambil kursi. Ada. Tak apa. Jadi dia pegangan Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ni lah hak lolo ni. Yang ada dalam ilmu ulama kalam hak sifat 20 sampai hari ni ialah pegangan Ibnu Kullab. Sampai hari ni. Okey? Inilah pegangan Abu Hasan Sy'ari yang kedua, iaitu dia keluar daripada Mu'tazilah. Dia tidak setuju dengan pok tiri dia Al-Jubai tadi. Dia menganut paham yang baru, pegangan Ibnu Kullab. Faham dah? Pahaman Al-Kullabiyah dia panggil. Biasa kita ambil nama sandar atas dia Ibnu Kullab, Kullabiyah. Al-Asy'ari, Asy'ariyah. Membawa pendekatan yang seimbang antara akal dan nas. Capu. Kalau Mu'tazilah dulu dia terlalu mengagungkan akal. Ibnu Kullab ni dia cuba ambil juga akal, cuma imbangkan dengan nas. Situ. Jadi yang kita duduk belajar, orang duduk ngaji sifat 20 ni ialah dia mengimbangkan hujah akal dengan nas. Sebab tu dia bicara wujud artinya ada, lawan tiada. Dia bicara dengan zat dengan sifat je lagu mana. Adakah misalnya sifat Allah basir, melihat itu zat kau melihat, kau sifat melihat. Hak tu pun dia bahas. Kalau kita ngaji dalam sifat 20 dia bahas. Zat kau sifat. Allah melihat. Allah ni ada zat, ada sifat. Ia melihat tu sifat dia ke zat? Mu'tazilah kata tak, Allah tak ada sifat. Ia melihat ialah zat dia.
Faham kullabiah sifat 20 lah ni? Dia kata tak. Bukan zat yang melihat, sifat yang melihat. Kat kita rasa tidak mustahak berlaku asalkan Allah melihat, sudah. Tapi pasal dia suka main dengan benda logik. Dia faham benda tu. Okey. Mendaulatkan akal berbanding dengan nas. Ni Mu'tazilah, dia mendaulatkan akal berbanding dengan nas. Sebab tu dia tolak. Faham itu? Ada kullabiah ni dia imbangkan. Tidak mengagungkan akal. Abul Hasan Asy'ari mengambil pendekatan baru, iaitu menggunakan hujah logik dalam perbincangan dan pembentangannya dalam ilmu kalam, yang mana hal ini memudahkan memahamkan orang-orang yang belajar falsafah di samping beliau menggabungkan atau menyertakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ketika berdepan dan menentang golongan sesat yang mengatur hujah dan gaya masing-masing. Sebenarnya sebab dia guna pendekatan kullabiah tu sebab nak berdepan dengan ahli-ahli falsafah. Jadi dia terpaksa kena ikut rentak juga. Sebab tu ada orang berpendapat dunia lah ni orang tak bahas dah ketuhanan dari segi falsafah. Boleh pakai tu super obat, dia kata. Kita makan obat tu ketika ada nyakit COVID baru ni. Dah siap COVID, boleh makan obat COVID-nya. Nampak tak? Patut tak belajar dah dengan logik akal, main wujud erti ada gapo tu. Sebab tak ada dah nyakit tu. Nyakit orang bahas, kalau orang kata Tuhan. Tuhan ada. Ada lagu mana? Orang tak tanya tu. Zat-zat Tuhan ni lagu mana? Ada jirim ke jisim? Ke lagu mana? Orang tanya tak? Orang tak tanya dah. Nyakit itu sudah tiada. Bila tak ada nyakit itu, boleh makan obat tu. Pula overdose pula. Logik lah. Guna logik juga. Tak? Beliau seterusnya banyak menulis buku-buku yang berfokus kepada menolak fahaman sesat golongan etis, Brahman, Majusi dan lain-lain. Itu sebabnya. Jadi rasionalnya, Abul Hasan Asy'ari menggunakan pendekatan demikian kerana dia berdepan dengan fahaman lagu ni. Baik. Beliau mengemukakan hujah tanpa menyentuh asas-asas akidah dan tidak pula menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara langsung. Oleh itu ramai ulama yang tidak bersetuju dengan pendapatnya. Dia ada penentuan dia pada masa itu. Sebab dia menggunakan akal. Jadi ulama-ulama salaf yang berpahaman salah pada ketika itu dia menentang Abu Hasan Asy'ari ni. Pasal apa awak pergi ikut rentak mereka? Walau bagaimanapun mazhab yang diperjuangkan itu terus berkembang dan beliau dianggap sebagai tokoh ilmu tauhid yang terkemuka. Dia. Sebab itulah dunia hari ini majoritinya berpahaman Asy'ariyah. Ulama kalangan dia ramai lagi ni. Sebab dia boleh mendominasikan dunia. Tidak dinafikan dengan pengaruh dan usaha beliau pahaman-pahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain pahaman beransur rebah dan terus lumpuh. Ada jasanya. Kerana dia menggunakan logik akal dia tu lumpuh je pahaman-pahaman ini. Kemudian akhirnya, tengok. Saya rasa pandangan saya, bila Abu Hasan Asy'ari melihat lumpuhnya Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain, obat itu telah tiada. Dia telah cuba tengok ni. Dia mengisytiharkan akidahnya bila mana beliau mengisytiharkan dirinya bermazhab akidah ahlul hadis atau aliran salaf. Ini yang dinafikan oleh orang yang beraliran ilmu kalam pada hari ini. Faham sini dah? Dia menafikan. Dia kata dak, Abul Hasan Asy'ari tidak pergi kepada marhalah yang ketiga. Setakat dua. Daripada Mu'tazilah, kullabiah. Dia tak pergi kepada salafi. Faham maksud saya dah? Apa yang ada dalam buku kita ni, 3 peringkat. Abu Hasan Asy'ari mengalami 3 peringkat ataupun dia panggil marhalah. Marhalah ni peringkat lah bahasa Arab kan. Daripada Mu'tazilah kepada kullabiah kepada akidah ahlul hadis ataupun salaf. Tapi dinafikan oleh ulama-ulama kalangan tamu kemudian. Dia kata dak, Abu Hasan hanya 2 sahaja. Dia tak pergi lah ke nombor 3. Tidak sampai kepada akidah ahlul hadis. Itulah jadi polemik sampai hari ni. Dia tak terima. Cuba tanya orang di pondok, dia tak terima. Dia kata 2 tuk dia kata. Dia kata Abu Hasan Asy'ari apa ni pergi kepada peringkat ketiga, itu tak betul dia kata. Hanya buat-buat disandarkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Okey? Nisa lagi ada depan Cik Ramli main.
Oh, mana lagi depan ni. Oh, kita buang kursi tadi ingat ke banjir. Baik, ada bukti. Kalau kita nafikan, kalau dia nafikan, dia nafi bahawa Abu Hasan Sy'ari tidak akan melangkah kepada tahap ketiga. Orang yang kata ada tahap ketiga ni ada bukti. Kita nak tahu ulama ni tengok kitab dia. Kenyataan ini boleh dirujuk kepada 3 buah kitab hasil tulisan akhir beliau. Nombor 1, Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kitab nombor 2, Maqalat Al-Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Dan yang ketiga, Risalah ila Ahli Thagri. Dalam kitab inilah Abu Hasan Sy'ari menyebut bahawa sekarang aku berakidah Ahlul Hadis sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kitab ni tak payah beli. Saya boleh kitab ni download daripada ni, dalam ni. Boleh free ya kitab ni. Kok Melayu. Kok Arab ni. Kok Melayu ni tak beri je rasa free. Tak ada buku free kok Melayu, cuba cari. Dia sekat. Ada buku Melayu free ke dia? Kitab Jawi, kitab kuning ada. Boleh free. Nak kitab ke apa? Musalli, Faridah semua ada dalam ni. Boleh download sendiri. Baik, tokoh-tokoh qalah yang kedua. Selesai dah bahasa Sy'ari dah. Boleh faham dari situ dia ada. Tokoh kedua ialah Abul Mansur Maturidi. Dekat-dekat nak tarikh dia serupa. Pahaman ni dipanggil Al-Maturidiyah. Nampak tak? Sehingga dia sebut akidah kita mesti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lain pada ni tak terima. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Lah. Inilah Maturidiyah ni ialah Abul Mansur Maturidi. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Ibn Mahmud Al-Maturidi, dilahirkan di Maturidi dalam daerah Samarkand. Dia ambil nama ni di sana pada tempat lah kebanyakannya. Anak dia Abu Mansur, ayahnya Mansur. Ayah Mansur. Tak ada nama dia, tengok nama dia nya. Beliau hidup sezaman dengan Abul Hasan Asy'ari. Abul Mansur Al-Maturidi merupakan seorang ahli kalam yang terkemuka dan mempunyai pandangan yang tersendiri yang dikenali dengan sebutan Imam Mazhab Maturidi. Jadi kebanyakan dunia hari ni dia banyak Asy'ariyah sebelah halik kita ni, Maturidi sebelah sana ni, ala kau sebelah tanah Harak. Keduanya ilmu kalam ni. Hak akidah ahli hadisnya ialah duduk sekitar Saudi dengan Mesir sikit dan Jordan kot tu. Majoritinya ialah pahaman ilmu kalam. Ilmu kalam pula dia pecah dua, mazhab Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Okey. Ingat dah. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan ilmu kalam dengan gurunya yang bernama mazhab Hanafi bernama Nasr Ibnu Yahya Al-Balkhi. Mazhab khalaf diteruskan oleh ulama-ulama terkemudian. Di antara tokoh khalaf utama ialah seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni juga kita akan tengok di akhir usia dia menyeberang kepada akidah Ahlul Hadis ataupun salah. Pada zaman beliau pengaruh falsafah ketuhanan Yunani sangat kuat sehingga menarik Al-Farabi dan Ibn Sina. Jadi kalau kita tengok kitab Imam Ghazali, dia bahas Al-Farabi dan Ibn Sina. Dia tak setuju dengan ni. Sebab tu kita tengok kitab Imam Ghazali, dia banyak kitab falsafah dia. Sebab zaman dia ni, orang menganut pahaman dia dibawa oleh Al-Farabi dan Ibn Sina ni. Dulu pada dia. Imam Ghazali dia mati 505 dah. Maka untuk menghadapi keadaan ini, beliau berpegang kepada nususul Quran dan As-Sunnah serta menggunakan pendekatan logik dan akal. Misalnya buku beliau Maqasid Al-Falasifah dan Tahafat Al-Falasifah yang mengkritik falsafah ketuhanan Yunani yang telah menggugat kestabilan akidah umat Islam pada masa tersebut. Tokoh-tokoh khalaf utama yang lain ialah seperti Abu Bakar Al-Baqillani.
Ini suara-suara ni kita akan jumpa pula di depan. Kita tengok bagaimana perjalanan mereka ni. Kemudian Imam Al-Haramaini Abdul Malik Al-Juwaini. Gelar dia Imam Al-Haramaini. Imam dua tanah haram. Nama dia, anak dia nama Al-Ma'ali, Abdul Ma'ali. Nama dia Abdul Malik Al-Juwaini. Kemudian Asy-Syahrastani, Fakhruddin Ar-Razi dan At-Taftazani. Ini tokoh-tokoh ulama khalaf. Baik, bagi kita masuk. Sebab kita dah saya buat secara ringkas tadi. Ni baru nak tengok detail perbezaan salaf dan khalaf. Perbezaan yang jelas dan utama di antara ahli salaf dan khalaf adalah menerusi ayat mutasyabihat yang terdapat dalam Al-Quran. Mana ke ayat mutasyabihat? Maksud ayat mutasyabihat ini ialah ayat yang menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada zahirnya kelihatan dan persamaan dengan sifat-sifat makhluk. Macam tadi, bila sebut tangan, muka, turun, duduk lah. Jadi dia panggil mutasyabihat. Kalimah mutasyabihat yang berkaitan dengan permasalahan ini disebut di dalam surah Ali Imran ayat 7. Tengok ni. Ni ayat ni lah jadi pertikaian ni. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terjemahannya, dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni tafsirnya ialah ayat yang tetap, tegah dan nyata serta jelas maksudnya. Ayat-ayat lain tu dah. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Jadi kebanyakan dalam Al-Quran ni ayat muhkamat lah. Dan yang lain, ada sikit-sikit lain tu ialah ayat-ayat mutasyabihat. Gapo mutasyabihat ni? Ayat yang sama, kurang jelas atau hanya Allah mengetahui. Okey. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan. Jadi orang hati penuh ni. Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah. Disuruh main ayat mutasyabihat ni. Dan untuk mencari-cari takwilnya. Kalau kita tengok gini, takwil nampak takwil ni. Nampak tak? Dia kata orang hati penuh ni. Duduk cari-cari takwil. Bila kata tangan, tangan lagu mana? Kalau kaki, kaki lagu mana? Nampak tak? Padahal tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Allah saja yang tahu. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Kalau orang faham ilmu, dia akan kata guna, kami beriman kepadanya. Tak si takwil, tak si ambil tahu. Serah ke Tuhan. Nampak tak ayat ni? Jelas kalau tengok ayat ni sepitah lalu, nampaknya kita tak si jalan takwil, nak ambil jalan isbak. Kau lagu mana Saya tahu dah tak ada jalan isbak, jalan takwil kan? Okey, nampak tak? Kau mana? Mana pendapat kau tengok ayat ni? Sebab dia kata orang yang cenderung untuk nak kepada takwil. Nanti kita baca depan ni. Setelah berlaku ayat lagu ni, tidak ada yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang yang berakal. Salaf dan khalaf memberi tafsiran berbeza. Walaupun kita nampak lagu tu, dia tafsir ayat ni boleh takwil ke tak boleh takwil ni. Ni nak berebut uri ni. Orang panggil berebut uri tak? Tidak uri nak orang beranak. Apa dia panggil berebut uri orang kita ni? Salah dengan khalaf ni, dia tafsir berbeza terhadap ayat tadi. Lagu mana? Salaf ni ambil sekira ayat tadi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Noktah sekat tu. Sambungi ayat tu cerita lain. Ada dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata kami beriman kepadanya, iaitu Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Nampak tak? Ni orang salaf. Orang salaf dia kata sekat, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmu pengetahuan itu cerita lain.
Allah saja yang tahu takwil. Orang yang ada ilmu kalau dia faham molek, dia hanya kata kita beriman. Benda-benda takwil ni serah kepada Allah. Sesah saja dah. Orang khalah pula dia terjemuh lagu ni. Noktah tu dia bubuh lain noktah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Allah tahu takwil, orang yang ada ilmu pun boleh takwil. Nak boleh? Dia ada dua perkara situ. Sama yang tetap pada perkataan orang yang berilmu boleh takwil juga. Ekor dia tu kenapa tak sanggup? Iyalah. So yang keduanya, siapa yang boleh menentukan dia tu yang mampu untuk takwil sebab Allah takwil. Dia kira orang berilmu lah. Ar-rasikhuna fil ilm. Dia boleh kata dia tu. Dia lah kata. Dia kata dia boleh lah. Dia berilmu. Memang dia sendiri lah kata dia boleh. Ada pok sambung ni dia kata, ni mereka berkata, orang beriman ni, kami beriman. Orang beriman, orang yang mendalam ilmu. Dia kata dia kata mereka ni atau ke Allah nak beriman kepada dia juga. Nampak situ. Jadi kalau tengok titik perbezaannya situ, berebut noktah. Ayat tadi surah Ali Imran kan, dia berebut noktah. Boleh faham kan maksud ayat dia? Ia salah tadi, dia noktah awal-awal lagi. Tiada ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah sekat tu. Dia rekes lagi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmu mengetahui. Sebab apa? Sebab huruf wah ni kan, bahasa Arab tidak seperti Melayu. Dan dia boleh jadi sendi, dan ni boleh menjadi permulaan ayat. Sebab tu kita dengar orang baca kitab dalam dulu, dan bermula dah, dia start dengan dan. Dan ni bahasa Arab dia boleh dan, dia mula-mula dengan dan. Walaupun bahasa Melayu tak boleh. Jadi sebab tu dia jadi lagu tu. Kalau bahasa Melayu senih lalu mana boleh start dengan dan kan? Dia nampak situ. Jadi bezanya salah dengan qalab ialah tepat noktah tadi. Maka berlakulah turun siapa ke hari ni, maka khalah mengambil pendekatan boleh takwil, salah kata tak boleh takwil. Faham ni? Faham ke ayat ni? Okey, lagi sikit lagi dah. Kedua-dua ahli salah dan khalah beriman dengan kebenaran ayat-ayat mutasyabihat, itu tak nafikanlah. Bahkan mereka juga mentazihkan Allah, mentazih tadi, menyucikan Allah Ta'ala daripada sebaran persamaan dan penyerupaan dengan makhluk. Namun begitu perbezaan yang tercetus ialah dari segi memahami maksud ayat mutasyabihat. Contohnya tentang kalimah istawa. Cuba tengok ayat ni, satu contoh. Dalam surah Taha ayat 5. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa ni gapo dia sebenarnya? Terjemahan Tuhan Ar-Rahman beristiwa. Kita ambil lah tak tahu gapo istiwa hak istiwa lah. Istiwa ni kata terbit ten dia, istawa ni past tense dia kan. Hak tulah aja istawa tu dah. Allah bersifat Ar-Rahman tadi beristawa di atas arasy. Gapo dia istawa? Jadi orang Arab ni dia biasa kau duduk dengan istilah istawa. Dari segi makna, kalimah istawa diterjemuhkan dengan berada di atas dalam bahasa Arab ni, atau bersemayam. Mana dalil yang istawa ni bersemayam? Sebabnya ini berdasarkan kalimah tersebut digunakan dalam ayat lain seperti dalam surah Hud. Cuba tengok surah Hud ni guna istawa bukan untuk Tuhan. Jadi istawa ni diguna juga untuk makhluk. Tengok contoh. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Ni cerita bahtera Nabi Nuh. Dan terlaksanalah perintah Allah itu, dan bahtera Nabi Nuh itu pun berada di atas gunung Judi, tersadai di gunung Judi. Jadi orang Arab faham istawa ni tersadai, berada di atas. Tak. Tiba-tiba istawa ni juga diguna kepada Allah. Ini dia panggil mutasyabihat. Oleh kerana itu ulama salah kata sama-sama berada di atas lah. Allah berada di atas yang layak bagi dia, kita berada di atas layak bagi kita.
Istawa sama istawa, tapi istawa lain. Kita istawa lain, dia istawa lain. Supaya melihat juga, kita melihat lain, dia melihat lain. Terima kepada Allah Ta'ala melihat. Terima dah. Orang ngaji sifat 20 pun terima. Tapi melihat Allah tidak serupa dengan kita. Melihat ngebuti mata, kena kelip ke apa dia. Nak kepada cahaya kita, gelap sikit tak nampak dah. Tapi Allah ada cara dia melihat. Allah mendengar, kita pun mendengar, tapi mendengar tidak serupa. Apa salahnya kalau kata sama-sama berada di atas? Itu bahalah. Ini kalak tak ada. Dia terjemah berkuasa. Ni itu wastawa alal judi. Dia terjemah berada di atas. Di atas. Sama. Hak sana dia kata berkuasa. Dia ubah dia tu makna lain. Walaupun kata itu makna lain. Dalam surah Az-Zukhruf ni kita dok baca doa sama. Istawaitum, istawa juga. Cuba bila ganti nama untuk kamu. Idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Hok baca nak naik kenderaan ni kan. Terjemahnya apabila kamu duduk tetap di atasnya. Duduk tetap pula istawa ni. Istawaitum. Serta kamu bersyukur dengannya mengucapkanlah Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami sedang kami sebelum ini tidak terdaya menguasai. Jadi kalimah istawa tu Nabi SAW sedar orang Arab pergi faham istawa tu duduk di atas kenderaan. Bila mari Ar-Rahman alar asyistawa, tak ada pula Nabi kira jangan terjemah istawa ni sebagaimana hak mu faham. Kena terjemah berkuasa misalnya. Nabi tak buat. Sebab Nabi yakin umat Islam sebodoh-bodoh orang Badui pada masa tu pun tidak tergamak nak kata Allah tu berada di atas serupa dengan makhluk. Jangan ingat orang cerdik belakang. Kadang-kadang hujah demo ni kita kata apa Nabi tak sebut tidak jelas ke istawa. Orang pokok sahabat dulu cerdik-cerdik belakang dia kata. Tu hujah cara nak lepas diri je. Tak cerdik belakang. Orang Badui zaman Nabi kecil atas masjid pun ada. Lebih teruk pada orang kita. Tak tahu berapa satu dah. Tu malah ketemu kata salon dia. Nampak sini dah. Dia sebenarnya Tok Guru. Jadi dia tahu orang marah dia nak suruh orang marah lagi. Dia teruk lagi. Dia jenis dia bergedatuk tu jenis berlawan orang kan. Dah marah sangat aku kata duduk. Aku bahas salon dia selalu. Nampak sini dah? Nampak boleh faham dah ke tak? Itu kedudukan dia. Ayat mutasyabihah ia lain. Tadi istawa dah. Ada pula ia mengandungi kalimah wajhun. Wajhun ni Allah guna untuk dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wajah ni apa dia? Kalau jamak kata peluru dia wujuh. Wujuhun, wajhun, wujuhun. Tidakkah dalam ayat ambil ismaya yang kita guna? Wamsahu apa dia? Waksidu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Tuhan guna wujuh tu untuk kamu. Tiba-tiba wajah tu juga guna untuk dia. Ni dia panggil mutasyabihah. Kalimah wajhun bermakna muka. Kata jamaknya ialah wujuh. Wujuh ni makna muka-muka. Seperti mana disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 8. Wujuhun yawma idzin na'imah. Terjemahannya dan muka-muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Begitu juga dengan kalimah yad, tangan, seperti dalam ayat 64 surah Al-Maidah. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dan orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu maknanya kiki baki. Sebenarnya tangan-tangan mereka lah yang tengok dalam ayat sama ni sama-sama guna. Hak tu yad Allah, hak tu aidihim. Tangan kamu, tangan Allah. Bal yadahu. Tuhan sebut dua tangan lah pula. Bal yadahu, debahkan dua tangannya. Ini terjemuh di sini. Sedangkan kedua-dua tangan Allah sentiasa terbuka nikmat dan kurnianya. Adakah Allah ada tangan dua? Ni kita nak kata guna. Kita tak tahu. Tapi Tuhan guna kedua-dua tangan. Nak kata guna. Dia masa ni orang khalaq ni dia tahu dia kan dia pula dia sebut dua tangan.
Dua kuasa ke? Jadi dia kira dua tangan itu kuasa lah, bukan dua kuasa. Dua tangan itu kuasa. Jadi dua tu Kena tanya dia lah. Banyak kalau ada kena tanya dia ni. Jadi dia buat kuasa-kuasa. Kuasa dua. Kuasa dua. Selagi dia kalimah ain. Boleh kenapa tak? Ni orang panggil ayat muntasyabih. Wujud tangan mata. Tuhan guna juga mata untuk dia. Dan kata jamaknya ayun. Disandarkan kepada Allah sebagaimana surah Hud ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Terjemahannya, dan buatlah kapal ini dengan mata-mata kami. Oh, mata. Banyak bukti pula mata sini dia guna. Tuhan kata mata dia. Kalimah yang sama digunakan untuk makhluk, tadi guna untuk Allah. Seperti surah Yasin, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Dan kalau kami Allah kehendaki, nescaya kami berkuasa menghapuskan biji-biji mata mereka. Mata dia, mata. Apa yang ada? Kalimah-kalimah tersebut yang terkandung 5 minit lagi. Dalam ayat-ayat Al-Quran menyebabkan ayat berkenaan termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ia dapat dipahami secara lapah zahirnya seolah-olah menggambarkan Allah bersemayam, wajah Allah, tangan Allah dan mata Allah yang boleh tergambar ia menyerupai makhluk. Dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat ini, golongan salaf dan khalaf berbeza. Supaya saya catat mula-mula tadi. Golongan salaf berpendapat bahawa yang berhak dan tahu maksud sebenar mentakwil atau mentafsirkan ayat-ayat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini bermakna mereka mengisbatkan, balik pada tadi saya sebut ni, menetapkan sifat Allah sebagaimana yang difirmankan serta mentafwid. Mentafwid ni maknanya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala hakikat sebenar yang dikehendaki oleh ayat tersebut tanpa melakukan sebarang takwil. Dia tak tukar makna. Makna yang hakiki serah kepada Allah, makna secara zahir kita faham. Sebab tu Imam Malik kata astiwa maklum. Berduduk itu bermakna istiwa tu, bersemayam itu kita maklum, kita tahu. Wa kaifiyatuhu majhulun. Tata cara istiwa tu kita tidak tahu, serah kepada Allah. Itu Imam Malik kata. Menurut ahli salaf, istiwa Allah diyakini tanpa perlu ditafsirkan maknanya. Makna sebenar istiwa tidak perlulah kita tercari-cari. Makna zahir kita tahu, makna sebenar tak tahu. Dia panggil makna hakiki dah. Dan tertanya-tanya serta dipertikaikan kerana tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Cuba perhati dah. Orang ahlul hadis, orang salaf ni, dia terlalu berdisiplin. Dia tidak mahu melangkah setapak pun mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi akidah ataupun fiqh. Cuba kita kena faham ni. Itulah dia ahlul hadis. Jadi bila Nabi tak sebut, dia tak berani nak buat. Sama ada dalam bidang fiqh ataupun bidang akhlak. Dia disiplin orang akidah ahlul hadis ni. Ya. Para sahabat tidak pernah bertanya tentang kalimah-kalimah demikian. Sebaliknya mereka menerima seadanya. Contohnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok ni. Nabi sebut ni dalam hadis ni, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir fayaqulu man yad'uni fastajibu lahu man yas'aluni fa'atihi man yastaghfiruni fa'aghfar lahu. Nabi kata Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia. Pagi tadi dia turun. Tuhan. Ketika berbakinya sepertiga malam akhir. 12 jam malam tu bagi 3. Mana 4 jam nak nanti ke subuh tu. Dan bila dia turun, dia berfirman. Ni Nabi sebut, Tuhan turun tiap-tiap malam. Tuhan kata sesiapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku mustajabkan untukku. Dia tahu diri Tuhan dia bangun pagi tadi. Siapa bangun lah ramai ni nak berdoa, aku nak mustajab ni. Dia tengok guli bating, tak bangun saya aku habuk dia. Sesiapa memohon kepadaku, siapa nak minta ngakui, nescaya aku kurniakan kepadanya. Oh, dia tahu diri. Siang dengan gini tak.
Sesiapa yang memohon keampunan kepadaku, nescaya aku ampunkan untuknya. Nampak tak? Baik. Dan Nabi bila dia sebut lagu tu, tak ada sahabat tanya, turun Rasulullah, turun lagu mana? Kan dia turun, dia tinggal aras dia pula. Nabi pun tak rayak. Duduk dia. Pasal Nabi yakin sahabat dia dan orang Badui pun pada masa itu tidak akan tergamak kata Tuhan turun supaya makhluk turun. Okay? Para sahabat tidak pernah bertanya hakikat makna yanzilu. Yanzilu tu kita guna yanzilu. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab pakla ni, kalau dia duduk di atas, kita telefon dia, turun cepat ni. Nazil dia tu. Mana saya sedang turun. Dia guna perkataan. Tiba-tiba nazil, yanzil itu Tuhan guna untuk dia. Bahkan menerimanya dengan makna turun sebagaimana kalimah tersebut digunakan dalam percakapan seharian mereka. Nabi SAW pula tidak menerangkan pengertian lain, saya nak bukti penggeman ni, terhadap kalimah tersebut, serta baginda yakin ia tidak boleh mengelirukan kepahaman para sahabat dan umat Islam ketika itu, kerana penyerupaan ataupun kita panggil tasbih ini terhadap Allah dengan makhluk tidak akan berlaku, sudah cukup dengan kepahaman. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Nabi SAW yakin para sahabat dan umat Islam ketika itu memahami bahawa hakikat turun Allah tidak sama dengan dan tidak serupa dengan turunnya makhluk dari satu tempat yang tinggi ke satu tempat yang rendah. Sedangkan hakikat turun Allah hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang layak dengan zatnya. Jadi kita bukti sekat itulah 3 poin ini Imam Malik Ibn Anas ni.